saya sebenarnya segan dengan Ustaz Long Cip kita. Beliau datang daripada Bali. Saya ingat beliau guru saya, sanggup datang driving seorang-seorang. Allah Akbar. Beliau kalau bagi motivasi dia IQ tu terkesan sangat-sangat. Dan antara yang saya selalu terkesan, beliau kata kalau tak sempat jumpa di dunia, kita jumpa di syurga. InsyaAllah beliau Allah. Dengan umur beliau sebegitu, datang daripada jauh. Kita yang muda-muda ni patut rasa ni lah, rasa segan, rasa nak berhenti lah. Anda mohon izin dulu Ustaz, ada dalam 1 jam tak sampai lagi, insyaAllah pukul 4.30 kita akan berhenti. Dan saya mohon awal maaf ni, sebab kalau dari segi cara ni memang tak khatam lah kita ni. Tapi pun begitu, ya sebahagian besar kita dah bisyaratkan. Nanti kalau Ustaz jemput anak, jangan baca kitab ni lagi Ustaz, baca kitab lain. Maksudnya kitab ni walaupun tak khatam nanti, kita ijazahkan. Siapa-siapa nak riwayatkan, nak baca lepas ni dengan siapa-siapa pun dapatlah ijazah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita baca belum? Sudah. Ini Ma min muslimin dah baca belum? Belum. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Hari Jumaat dan malam Jumaat begini. Kalau malam Jumaat, hari Khamis bermula maghrib, itulah namanya malam Jumaat. Malam Jumaat itu berterusan sampai subuh esok, itulah namanya malam Jumaat. Yang dikatakan hari Jumaat adalah terbit mataharinya itu subuh tu sampai ke maghrib. Tetapi malam yang awal tadi dengan harinya, itulah namanya hari Jumaat. Saya tak sempat nak lukis. Dia kalau boleh lukis macam ni. Box ni hari Jumaat, ni box ni. Ini hari Jumaat. Dalam hari Jumaat dibagi dua. Ini malam Jumaat, ini hari Jumaat. Sebab itu bila kita berpuasa, kita akan berniat malam. Nawaitu sauma ghadin. Sahaja aku berpuasa untuk esok. Sebab kalau ikut orang putih, bila bermulanya hari itu? Pukul 12.30 malam. Walau kita tengah malam kan. Sebab itu kita berniat waktu ni memang hari ni punyanya Jumaat, tetapi harinya kita berpuasa hari itu daripada subuh sampai maghrib. Tapi kita berpuasa siang hari yang dipunyai hari Jumaat. Sebab itu Ustaz Long, terjemah Indonesia dalam bab ini lebih tepat. Sebab ini hari Jumaat, ini mereka kata malam hari. Maksudnya malam untuk hari Jumaat. Ini siang hari, siang untuk hari Jumaat. Sebab itu kalau kita tak jelas begini, nanti kita akan semabul. Tahu semabul? Semabul orang Kelantan. Semabul. Kan? Kau ajar orang Kelantan kau? Tak. Siapa dia orang Kelantan sini? Orang Kelantan mana-mana ada orang Kelantan. Orang Kelantan ni satu dunia ada. Belik Kelantan ni. Barakah bumi ada orang Kelantan. Ambo okey Kelantan ambo. Ambo orang kucing. Tapi kerana dulunya tak sengaja makan budu. Tidak sengaja. Saya minum dulu boleh? Jangan tengok saya boleh? Tengok kat mana-mana dulu, jangan tengok ni. Saya nak minum. Dulu, waktu mengaji dulu, pernah ada kawan kami ajak pergi ziarah Tok Syekh kami dekat Rantau Panjang kan? Yang depan tu adalah Ta'bai. Terus orang Kelantan kat sini, kalau saya salah tolong betul-betul. Jadinya bila sampai rumah sahabat tu, dia hidangkan makan breakfast. Saya suka sangat makan sambalnya tu. Saya pun makan kau nambah.
terutama sekalinya ada sambal belacan. Oh, sedap lah. Sedap sungguh. Seroti. Jadi saya sebenarnya tak makan budu. Saya sebenarnya, siapa yang makan budu silakan. Tapi saya tak makan. Lepas habis makan tu sedap betul lah, kenyang saya. Duduk di ruang tamu tu, tuan rumah pun bagi tahu, Ustaz, sebenarnya Ustaz makan tadi tu berdedah tu. Astagfirullahaladzim. Kita pun masuk perut, dari perut dah kan. Oh, hak tu pada hak itu boleh kecek setara ni je. Nak ayatnya hamba makan tu unintentionally makan budu tu tak sengaja. Hak tu pun makan apa banyak je. Cukup banyak ke kalau hamba makan sebab tu budu. Setara tak sengaja tu boleh kecek teratai setara lidah. Cuba bayang kalau hamba makan sebab tu budu purposely. Tadi unintentionally. Dan tu kata Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah bagi lidah kita boleh sikit-sikit. Jadi tapi Allah bagi hak lain tak pandang supaya kita tidak sombong dalam kehidupan. Kalau semua kita pandai, sombonglah kita pun kan. Sebab itu Allah bagikan lebih kat sini untuk tolong orang, kurang kat sini kita hargai orang yang lebih pandai. Baik, meninggal pada malam maksudnya Khamis malam tu sampai subuh harinya, iaitu hari Jumaat tu sampai Maghrib. Allah akan lindungi daripada fitnah kubur. Mati syahid antara tanda husnul khatimah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'un wal-mabtun wal-ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah." Orang yang mati syahid ada 5, iaitu meninggal dunia kerana wabak. Wabak termasuk wabak kita ni lah, virus corona. Saya nak kongsikan satu amalan daripada Imam Ad-Dairabi, seorang ulama faqih besar mazhab Syafi'i di Mesir. Tolong ingat ya, ajarkan semua ahli keluarga. Amalan ini dibaca ketika wabak. Wabak termasuk taun, kolera, penyakit yang berjangkit. Corona ni lah. Bacaannya Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim 28 kali. Salamun qawlan min Rabbir Rahim 28 kali. Bukan daripada hadis Nabi, tapi Nabi juga tidak pernah melarang. Ini daripada ulama dan mujarrab. Tulis dulu sumber nanti. Sumber tadi tu supaya jelas ya. Daripada mana ni? Daripada Al-Imam Ad-Dairabi. Al-Imam Ad-Dairabi, beliau seorang ulama faqih besar di Mesir. Itulah amalan yang beliau catat 28 kali sehari. Kalau kita baca lepas subuh tu padan dah 28 kali. Tak payah lagi dah. Betul lah. Cuma tambah lagi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Bila 3 kali pagi, 3 kali petang. Adapun 28 kali tadi tu daripada pagi sampai petang malam, itu memadai. Baik, fadhal Ustaz Amin. Firdaus. Sakit perut, tenggelam, orang yang ditipu sesuatu, dan orang yang syahid pada jalan Allah. Kita yang ringan-ringan kita lalukan saja ya. Dahi atau kening berpeluh, tanda husnul khatimah. Daripada Sayyidina Buraidah ibn Hasib, annahu kana bi Khurasan, fa'ada akhan lahu wa huwa marid, fawajadahu bil maut wa idha huwa ya'arraqu jabinuh. فقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. Sesungguhnya dia berada di Khurasan. Khurasan ni dekat Iran. Di sinilah nanti Dajjal akan keluar. Dajjal dah ada sekarang. Telah dirantai oleh Nabi Sulaiman dan pengikut Nabi Sulaiman pada zaman Nabi Sulaiman. Sekarang
kebanyakan ulama mengatakan Dajjal berada di Teluk Arab, dekat Teluk Eden, dekat Yaman. Kan Saudi bawah ni akan Yaman, sini ada Eden, dekat sini Ethiopia. Maka di kawasan ini Qid dikatakan begitu. Qid, pendapat lain mengatakan di Laut Tengah, Laut Mediterranean. Tapi pendapat ni marjuh, tak kuat. Yang kuat dekat sini. Dah ada dah. Pernah dahulu Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, beliau bagi tahu pada Nabi tentang peristiwa kapal yang mereka naiki 30 hari 30 malam di hantam badai sehingga mereka merapat ke satu pulau dan tak boleh menghampiri pulau itu. Hadis ini sahih, tidak boleh menghampiri pulau itu. Senang saya cerita sedikit, sebab kalau tak cerita ni dia nak tahu kan. Yang ini boleh jemput. Susah lah Ustaz, banyak sangat nak jemput. Saya kalau sebut begitu, ni doktor, saya gurau tu lah, saya gurau. Tapi yang sifat 20 tadi saya serius, sebab saya tahu kelemahan, maaf, kebanyakan kita sifat 20. Biar ada yang membantu dengan sedikit ini. Ini anak-anak sedikit sahaja. Kalau nak ikut kuliah ini nanti pada bulan Julai, 16 hari bulan Julai, datanglah ke Masjid Al-Falah, USJ 9 USJ di Selangor. Mereka nak minta saya kupaskan tanda-tanda kiamat besar. Inilah antara yang akan saya tunjukkan. Ini kronologi sedikit fasa kehidupan manusia. Saya tak tahu tuan-tuan puan-puan dah pernah tengok ni ke tak. Kalau tak, eloklah ikut 16 hari bulan Julai. Saya jarang buat daurah akhir zaman, sebab Ustaz Wadi dah buat, Ustaz Wadi, Ustaz Awni kan. Tapi mereka minta juga saya buat. Bukan mereka minta, ada orang lain minta juga saya buat. Saya pun buat jugalah, walaupun saya bukan seperti mereka yang terlibat langsung ya. Tapi hati itu, bila Syekh Fahmi Zamzam meninggal, beliau ada kitab Kiamat yang Ketiga, seolah-olah tiba masanya untuk saya mesyuarakan tulisan guru saya. Sebab itu saya buat slide macam ini. Kemudian 5 fasa kehidupan umat, fasa Rasulullah SAW, ini sudah. Yang kedua, fasa Khulafaur Rasyidin, saya tak syarahkan. Fasa dinasti, fasa khilafah sekarang, dan fasa khilafah. Nanti akan timbul tanda-tanda kiamat. Imam Mahdi, tapi tak disebut tanda pertama. Itu turun, keluar Imam Mahdi. Imam Mahdi ini keluar lahir. Kalau Nabi Isa turun, sebab Nabi Isa berada di langit yang kedua sekarang. Kalau Dajjal bukan turun, bukan lahir, tapi keluar, sebab dah ada sekarang. Imam Mahdi dah ada belum? Wallahualam, tak tahu. Kalau belum keluar, maksudnya lahir. Kalau dah ada, akan muncul gitu. Barulah Dajjal, barulah turun Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Matahari terbit dari sebelah barat, Dabbatul Arab. Al-Quran diangkat, Kaabah diruntuhkan, Dukhan, angin lembut. Ini semua disaksikan oleh orang Islam dan orang kafir. Datang saja angin lembut, semua orang Islam mati, meninggal. Supaya Allah kasih pada kita, tak nak tengok gempa bumi yang besar itu. Sebab yang gempa bumi besar dua itu di timur dan barat, dan api yang akan menghalau manusia sampai ke Syria, daripada Yaman sampai ke Syria, itu hanya disaksikan oleh orang kafir. Siapa masih hidup waktu itu, kafir lah. Ya? Imam Mahdi lahir, Dajjal keluar. Itu. Saya nak cerita Dajjal dia.
Ini akan keluar dalam masa mungkin 3 minggu lagi. Ini buku terbaru saya. Beritahu orang lain. Saya tak pernah beritahu itu ke orang. Dah tutup belum pintu? Betul, saya tak boleh beritahu. Sebenarnya saya tak boleh beritahu. Dah terbagi tahu dapat macam mana. Sebab buku ni akan keluar dalam masa InsyaAllah 3 minggu lagi. Belilah nanti untuk dibaca dan difahami dengan baik. Saya sengaja lajukan ni supaya tak sempat dibaca, supaya nanti datang kuliah. Kalau dapat dibaca word by word, tak datang dah sebab semua datang. Ada juga orang macam tu ya. Gurau je. Ini maksud saya tadi, tempat ni lah. Tajam. Bertanya di sini lah. Ini kat kawasan Tajam. Dah ada dah. Ini sifat-sifat dia. Lanjutkan sajalah. Di sini dia akan tanya kebun kurma. Sinilah tadi tempat laut yang Abu Umamah Al-Bahili tadi tu. Jumpa di satu pulau. Lalu mereka pun pergi ke pulau itu dengan sampan kecil daripada kapal besar mereka itu merapat kawasan itu. Mereka dikejutkan dengan seekor binatang betina yang penuh bulu dekat badannya. Tak diketahui mana jantan mana betina sebab terlalu lebat bulunya. Tapi yang pelik, binatangnya boleh cakap Arab. Namanya Jassasa. Man ant? Ana Jassasa. Dia kata. Jassasa dia pengintip. Kenapa kamu kata berada di sini? Kata Jassasa dalam bahasa mudah kita. Oh, hampa duk sibuk tengok. Dalam sana ada orang rindu nak jumpa hampa. Sebenarnya orang tu siapa? Rasyal. Berada dalam satu gua, dia diikat rantai. Kata Abu Umamah Al-Bahili begini. Dia bilang begini. Memang dia rantai, orangnya besar. Mata sebelah kanannya buta. Buta tu seperti kecut buah anggur kecut. Dan yang sebelah kiri terbuka, tapi bukan tergantung macam buah anggur. Dia tersembul macam buah anggur. Itu nak badan besar. Yang pelik, ditanya tu siapa kamu ni? Dajjal ni pandai mengelak. Instead of ditanya, dia yang tanya. Ditanya apa? Apa khabar Nakhlu Baisan? Kebun Baisan. Ni kebun Baisan kat sini. Kebun Baisan. Ditanya lagi air Tasik Tabariyah. Ni air Tasik Tabariyah ada kat situ. Rebutan Syria, Jordan dengan tanah haram, negara haram Israel. 3, memang di situ. Itu namanya. Ni The Sea of Galilee. Yang itu. Dan ditanya lagi tentang air Zuhar, mata air Zuhar, Ma'u Zuhar. Ditanya lagi tentang Rasulullah SAW. Itulah ceritanya. Itu yang saya sebut tadi tu. Dia akan keluar di mana tadi? Khurasan, nombor 2 tu. Dan bergabung di sebelahnya itu dengan Yahudi Asfahan. 70,000 Yahudi yang pakai Tailasan. Lalu dia memudahkan gerak dakwah jahatnya itu untuk orang beriman dengannya bermula dekat kawasan Iraq dengan Syria itu. Di sini. Daripada situlah dia akan pergi ke all over the world di sini. Semua termasuk di Usin. Dia akan pergi juga. Kalau orang yang belajar ini dia tahu sebab dekat forehead Dajjal tu nampak tulisan kafara. Satu riwayat yang lain kaf tak bersambung fa, tak bersambung ra. Kafara gitu. Ada lagi satu riwayat kaf alif fara kafir. Gitu. Saya dulu mengajar di UIA, ada satu subjek namanya Belief in the Doomsday, beriman dengan hari kiamat. Before berlakunya hari kiamat, tanda-tanda kiamat tadi tu antaranya the coming of Dajjal. Sudah saya dah. Dia kata to know Dajjal, at his forehead written KFR. Saya pun, I beg your pardon. Written there dekat forehead dia KFR. Ya Allah. Saya kata, I have never thought you this. What I thought you was kafara. Kafara. Mereka pandai-pandai KFR.
Saya kata syukur bukan KFC. Syukur juga dengan student ya. InsyaAllah. Cukup dah tu. Ini kalau saya cerita jadi kisah hari kiamat pula. Maaf ya. Itulah bila kita jumpa jarang ni doktor, macam-macam dah dikongsikan. Sebenarnya jadi penceramah ni sabar. Kenapa banyak benda yang kita nak kongsi. Kita habiskan. Jadi saya keluar apa tadi? Yang kedua 13. Sudah kita syarah sudah. Dah syarah ni. Yang ke-13 sudah? Belum. 13 sama-sama. Mana-mana dam ni, mana-mana dam, maksudnya kita akan berhenti, kita akan ijazah. Dahi atau kening berpeluh antara tanda husnul khatimah. Oh, baru khurasan tadi tu. Fadal. Fadal Firdaus. Sesungguhnya dia berada di khurasan, lalu dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Dia lalu mendapatinya sudah meninggal dalam keadaan dahinya berpeluh. Waktu itu dia terkejut sebab dia ingat apa yang Nabi sebut. Apa yang kerana terkejut tu dia pun Allahu Akbar gitu. Lalu dia berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku telah mendengar Rasulullah berkata, kematian seorang mukmin yang baik ialah tandanya dengan berpeluh di dahi. Ini kau boleh buat ni. Itu tanda tidak ada orang berpeluh di dahi. Alhamdulillah, tanda baik. Tanda-tanda husnul khatimah banyak. Satu, mengucap kalimah tauhid. Dua, meninggal pada malam atau hari Jumaat. Tiga, mati syahid tadi. Keempat, dahi atau kening berpeluh. Yang lima tak disebut, melakukan amal soleh sebelum meninggal dunia. Meninggal kerana mempertahankan harta atau maruah diri. Meninggal kerana sedang ribat, iaitu menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah. Baik. Melakukan amal soleh sebelum meninggal, saya nikah dulu. Meninggal kerana mempertahankan maruah dan maruah diri. Meninggal kerana sedang ribat, menjaga wilayah perbatasan. Baik. Ini penting. Antara tajuk penting dalam pengajian dalam daurah kita ni tajuk nombor 14. Tolong dibuat tanda ni. Antara hadis yang penting kalau kata orang nak suruh kita buat tazkirah, tak baca yang hadis lain pun tak apa. Tapi tolong baca hadis nombor 14 ni. Sebab inilah dia keadaan roh bila dicabut oleh malaikat maut. Hadisnya panjang, kita baca yang bahagian tertentu sahaja. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, baginda nak bagi tahu macam mana kematian seseorang yang baik. Innal abada al-mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama' biyudul wujuhi ka'anna wujuhahum asy-syams. Terus kemudian baginda berkata, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila hampir terputus, berakhir daripada kehidupan dunia dan bermula dari kehidupan akhiratnya, para malaikat daripada langit turun kepadanya dengan wajah yang putih, seolah-olah wajah-wajah mereka seperti matahari. Ini ketika nazak, orang tu nak meninggal, kita tak tahu, dia yang tahu. Kadang-kadang, siapa Omai ni? Omai ni ada jemput orang pondok kau? Itu sebenarnya malaikat. Tengok, dia orang yang baik. Mana? Wajah mereka seperti wajah matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutul jannah. Bersama mereka adalah kain kafan daripada kain-kain kafan syurga dan wangian-wangian daripada wangian-wangian. Mereka turun tadi tu bawa kain kafan dan wangi-wangi syurga. Hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'si. Sehingga mereka duduk dekat dengannya sejauh mata memandang. Ini bukan malaikat maut, ini memang malaikat khas daripada langit kerana dia orang yang baik. Baru lepas tu datang malaikat maut. Kemudian malaikat maut alaihissalam datang sehingga duduk di sisi kepalanya. Kepala orang yang nazak tadi, dia masih hidup. Fayaqul ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Lalu berkata, wahai ruh yang baik, keluarlah menuju keampunan daripada Allah dan keridaan-Nya. Lembut dia malaikat maut. Qala sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min fi siqa. Fi ini bukan huruf jar. Fi ini mulut, famun, fi.
Baginda berkata, lalu roh itu keluar mengalir seperti mengalirnya titisan air daripada muncung bekas air. Ini teko kan ada muncung tu. Kalau kita tuang teko ni dalam air, dalam cawan keluar air tu, tersekat-sekat tu ataupun floss. Floss kan betul. Maksudnya lembut dia, masya-Allah. Kita nak tu ya. Tapi tak setakat itu. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفان وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Lalu dia malaikat maut mengambilnya, mencabut nyawanya. Maksudnya begini, dicabut oleh malaikat maut tadi. Nah, cabut dengan tenang, tak tahan lama. Dekat tangan ni, malaikat yang datang daripada langit tadi ambil terus roh tadi. Kita tak nampak lah dia pun waktu tu. Kalau nampak kita berlari. Ini tak nampak. Masya-Allah. Berebutkanlah roh yang baik. Terus apabila dia mengambilnya, para malaikat tidak membiarkannya di tangannya walaupun sekelip mata pun, sehingga mereka pula mengambilnya. Apabila dia malaikat maut mengambilnya, roh orang meninggal tadi, barulah malaikat ambil terus. Terus mereka pun meletakkannya roh yang baik itu dalam kain kafan tersebut dan dalam wangian tersebut. Bayangkan. Ini kita lah ni, mudah-mudahan nanti. Allahumma amin. Terus lalu keluarlah daripadanya seperti bau kasturi yang paling harum yang pernah didapati di atas muka bumi. Harum sekali-sekali. Harum sangat-sangat. Tak berhenti situ tu. Qala sallallahu alaihi wasallam, fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in min malaikah illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib fayaqulun fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Baginda berkata, lalu mereka para malaikat membawanya. Roh tersebut naik. Naik ke mana? Naik ke langit dunia. Kan tadi di rumah dekat Usim, bawa naik ke dunia atas. Tidaklah mereka, iaitu ketika membawanya dan melalui kumpulan daripada para malaikat. Sebab di langit tempat malaikat. Melainkan mereka bertanya, malaikat apakah tanya, martabat roh yang baik ini? Malaikat jadi kaget, jadi kaget, jadi apa? Terkejut. Masya-Allah. Lalu mereka para malaikat yang membawa roh tersebut menjawab, Fulan bin Fulan. Disebut nama tu siapa? Mereka menyebutnya dengan sebaik-baik namanya yang pernah mereka menamakannya dengannya di dunia dahulu. InsyaAllah. Barulah sampai ke langit dunia, hatta yantahu biha ila samai dunia fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila samai allati taliha hatta yuntaha bihi ila samai sabi'ah. Mereka membawanya sehinggalah sampai ke langit dunia. Mereka pun meminta kepadanya malaikat penjaga pintu langit untuk dibukakan pintu langit. Maksud, langit ada berapa tadi? Langit 7. Atas langit ada Sidratul Muntaha. Atas Sidratul Muntaha ada Mustawa. Atas Mustawa, atas Arash. Itu kuliah lain tu. Sebab kita sebut tadi, tak ada lagi makhluk atas Arash. Sudah. Sudah belum? Ya. Lalu dibukakan pintu langit untuk mereka. Lalu maksudnya langit ada pintu. Lalu para malaikat yang paling dekat dengan setiap langit mengiringinya roh tersebut ke langit selepasnya, sehingga ia roh tersebut berakhir dibawa ke langit ketiga. Inilah langit pertama ni, ramai malaikat ni. Bawa sekali roh tadi ke langit yang kedua. Apa tadi dalam tu? 500. Itu cerita macam ni memang tak boleh diakal. Boleh. Saya sebut akal ni lupa lagi. Poin saya macam ni, Ustaz Alam. Poin saya begini, yang cerita Isra' Mi'raj tu jangan sebut. Tak logik akal, jangan sebut. Kalau yang dah tersebut dulu, kita akuilah salah. Saya pun pernah sebut dulu salah, Ustaz Alam. Kalau kita mengaji tauhid, kan perjalanan tadi. Ingat tadi, kalau saya patah balik ni, cerita tu balik. Kan Makkah, terus Madinah, lagi Taibah, Bukit Tursaina, Madian, Baitul Laham, sini. Ini berapa dah masa ni? Yang pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ambil pendapat yang jumhur dekat Sidratul Muntaha. Turun langit yang ke-6 pula jumpa Nabi Musa. Ma kataballahu laka wa li ummatik ala ummatik. Kutibat alaina 50 salatan. Kami difardukan 50 waktu sehari semalam. Inna qaumi aqwa min qaumik farji' ila rabbik fas'al minhu takhfif. Kaum saya lebih kuat daripada kaum kamu,
wahai Muhammad, kata Nabi Musa, yarji' ila rabbik fas'alhu takhfif, kembali kepada Tuhan, meminta kurang. Ini daripada langit Sidratul Muntaha 7. Yang ke-6 ini ni turun kat sini. Berapa jauh tadi? 500 tahun. Ini 50 tadi. Nabi Musa kata minta lagi kurang. Naik yang kali pertama dapat kurang 5. Jadi berapa? 45. Turun ni, minta lagi turun. How many times? 9 kali. Kan jauhnya berapa tadi? 500. Nah, habis 5, Nabi Musa kata irji' ila rabbik fas'al minhu takhfif. Kembali lagi minta kurang. Inni qad istahyaitu rabbi. Kata Nabi, saya maha benar. Seganlah minta 5 pun nak minta lagi. Nah, kemudian difirmankan bahawa bagi seseorang itu setiap satu likulli hasanin bihasanatin bi'asyari amthaliha. Sebab itu 5 waktu sehari semalam seumpama mengerjakan 50 waktu sehari semalam. Daripada langit yang ke-6 turun lagi nak ke langit yang pertama. Berapa jauh tu? 6, 5 kan 500 tahun. 6 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Ambil lagi borak kat sini. Pergi dekat sini, Quran mengatakan apa tadi? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, bukan lailatan. Kata ulama, antaranya Al-Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid, antaranya dalam kitab Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam. Nurul Zalam itu karangan Syekh Muhammad Omar Nawawi Al-Bintani. Beliau mensyarahkan kitab Nurul Zalam karangan Al-Imam Al-Marzuqi, kitab Tauhid. Perjalanan ini pergi sini, naik semua. Ini tidak lebih daripada 3 jam atau 4 jam sahaja. Walau daripada sini ke sini berapa tadi? 1 bulan. Patah lagi berapa? 1 bulan kalau tak stop. Tadi kan berapa kali stop? 5. Kata As-Sayyid Muhammad bin Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, 5 berhenti itu sebenarnya itu nanti untuk bagi tahu rahsia bahawa solat akan jadi 5 waktu sehari semalam. Sebab ketika berhenti tadi semuanya solat. Walhal ketika itu dah difardukan belum solat. Belum, sebab tak naik atas lagi kan. Ini kan cerita pelik. Sebab itu kalau kita ceritakan ini dengan ini, bertambah kita kata. Kalau setakat itu saja memang tak berapa nampak. Bila saya tunjukkan tu, saya banyak tempat saya lihat. Sampai mereka minta slide saya. Sampai sekarang saya tak bagi. Nak bagi tahu je mereka minta, baru mereka nampak. Maksudnya yang dia dah lihat tu lah. Kadang-kadang ada perkara yang perlu kita visualize, audio visual, untuk menolong kita memaham hakikat sesuatu walaupun tak sehakikatnya sebegitu. Kita selesaikan dulu. Apa? Sudah. Fayaqulullah uktubu kitab abadi fi illiyin wa a'iduhu ila al-ard fa inni minha khalaqtukum wa fiha u'idukum wa minha ukhrijukum taratan ukhra. Qala sallallahu alaihi wasallam fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Poin saya tadi apa? Sampai perjalanan jauh tadi, jangan kata kalau dari segi akal tak logik, jangan kata. Sebab dari segi akal logik. Yang tak logik ni dari segi adat. Sebab itu belajar sifat 20 ada 3 hukum. 1 hukum akal, 2 hukum adat, 3 hukum syarak. Jadi jangan, dulu saya pun pernah sebut, tuan-tuan tak logik. Kalau ikut akal, tak logik. Perjalanan yang sangat jauh, dialog yang sangat banyak, peristiwa yang bukan sedikit, tapi itu hanya 3-4 jam sahaja. Dan sebenarnya itu tak tepat. Itu bukan illogik. Sebab kalau ikut akal, logik. Maksudnya akal. Kalau Allah nak memperjalankannya, kan logik tu. Cuma dari segi adab. Dari segi adab. Itulah. Ni ustaz-ustaz, tuan-tuan penceramah yang dah tersebut itu dahulu, tak mengapa. Saya pun pernah tersilap sebut. Tapi kalau kita timbang dalam neraca ilmu tauhid, sebutan tadi sebenarnya kurang tepat. Bukan tak logik. Sebab itu hukum akal logik kalau Allah mengkehendaki. Adat ni tak logik lah. Adat
Adat api membakar kan, itu adat. Tapi boleh tak api tak membakar? Adat kata tak boleh, sebab adatnya bila kita bakar, terbakarlah benda itu. Tapi kalau akal, kalau Allah tak bagi terbakar, Nabi Ibrahim, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nanti bila Dajjal turun, bukan Dajjal turun, Dajjal akan pergi ke seluruh dunia. Waktu itu 3 bulan, bukan 3 bulan, 3 tahun, kemarau panjang. Siapa yang beriman dengan Dajjal, mencurah-curah rezeki. Dikatakan dalam hadis sehingga roti itu setinggi gunung, maksudnya berlimpah ruah. Tapi siapa yang tak mengakui Dajjal sebagai Tuhan, Islam betul. Tahun pertama 1/3 air tak ada. Tahun kedua 2/3 air tak ada. Tahun ketiga sedikit air tak ada. Very challenging, sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana nak hidup waktu itu? Dari segi adat memang tak boleh. Tapi dari segi akal, dalam hadis menyebut siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca je tu seolah-olah selesai makan nasi ayam tadi tu. Tapi kami nasi kambing, seolah-olah. Dari segi adat boleh terima tak? Tak. Cuba baca sekarang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenyang tak? Adat. Tapi akal, kalau Allah mengkehendaki, kenyang tak? Boleh. Sebab itu dalam mengaji sifat 20 mesti belajar 3 ilmu tadi. Hukum akal, hukum adat, hukum syara. Itu ya. Baik, fadal. Sudah. Lalu Allah berfirman, tulislah kitab hamba-Ku ini pada Illiyin, dan kembalikanlah dia ke bumi, kerana sesungguhnya daripadanya tanah aku menjadikan mereka, kepadanya aku mengembalikan mereka, dan daripadanya pula aku keluarkan mereka pada kali yang lain. Baginda berkata, lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Baik, itu untuk orang yang beriman. Orang kafir macam mana? قال صلى الله عليه وسلم إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المصوح. Baginda berkata, sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila hampir terputus berakhir kehidupan dunia dan bermulanya kehidupan akhiratnya, ini ketika nazar, para malaikat daripada langit turun kepadanya dengan wajah yang hitam. Malaikat juga, tapi wajahnya hitam. Bersama mereka selendang dan kasar. فيجلسونه منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. Mereka lalu duduk dekat dengannya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang sehingga duduk di sisi kepalanya. Sama juga macam tadi. فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبه. Lalu berkata, wahai roh yang keji, keluarlah menuju kebencian dan kemurkaan Allah. Dia menjerit tu, dia orang panggil apa, menenting macam tu lah. قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع الصفول من الصوف المبلول. Baginda bersabda, lalu roh itu bertempiaran ke seluruh badannya kerana ketakutan. Lalu dia malaikat maut menyentapnya roh seperti mana besi yang berduri diretap daripada kampas yang basah. Ini besi. Di sini ada duri. Benda besi ini diletak di dalam kapas tu basah. Cuba kalau tarik macam mana? Terselera dia. Roh tu. Dulu ada orang bagi tahu saya, ada satu kaum tak sebut, kalau ada keluarga mereka nak menembus nafas yang terakhir, ditinggal seorang-seorang lagi. Mereka kalau masih lagi, sebab dia menjurut dia. Saya tak sebut kaum mana. Tak ada anak ni, malah mati dan dia. Kita jangan. Ketika nazak tu bantu. Macam mana bantunya? Ada yang baca Yasin, ada yang baca Qul huwallahu ahad, dan biar ada yang baca surah Ar-Ra'd. Sebab surah Ar-Ra'd itu menolong untuk mayat itu ruhnya keluar dengan baik. Jangan lupa ya,
Pertama tadi surah Yasin, yang kedua surah Al-Ikhlas, banyak-banyak. Dan yang ketiga surah Ar-Ra'd. Bukan seorang baca bagi-bagilah, ni baca Yasin. Kalau boleh kan orang yang nazak tu jangan ditengok, jangan. Kita duduk kat depan dia, anak-anak dan orang yang dia benci jangan duduk kat situ. Dan musuh dia jangan sekali-kali suruh baca talqin. Haji, la ilaha illallah. Haji tu buka mata, ya Allah, orang hutang dengan dia tak bayar 50 nama. Tak mau terus meninggal haji tu. Jangan. Yang kedua, anak-anak tidak digalakkan untuk mentalqinkan ayat itu. Dalam satu segi, kenapa? Sebab takut nanti bila timbul pembahagian harta. Anak yang tak bertanggung jawab, look, siapa yang talqin ayah tadi? Dia akan guna itu sebagai jalan untuk dia pula dapat lebih. Unless memang anak yang baik. Kalau anak yang merebut harta itu sebab jangan. Sebab itu yang paling baik mentalqinkannya orang saleh, orang yang dihormati dalam masyarakat. Itu. Dia ada sebab tu kenapa anak-anak tu kalau boleh jangan. Kalau boleh anak yang paling bagus kan. Kalau anak tu memang baik. Tapi kalau timbul problem harta semua sekali tu, dia akan jadi ini sebagai dalil. Tengok, saya yang paling last berbakti pada abah kan. I should have more than you all. Dah jadi cerita lain pula. Itulah. Ada 3 surah tadi, surah Yasin. Ada yang juga baca surah Al-Ikhlas, ada yang baca surah Ar-Ra'd. Satu lagi, tolong pesankan siapa yang dalam keadaan nazak tu, ataupun sakit yang boleh bawa kematian, fokuskan baca surah Al-Ikhlas. Tak payah baca surah lain, tak ada, Al-Ikhlas dia baca. Sebab ada riwayat menyebut ia menolong untuk orang itu diampunkan dosanya oleh Allah. Terus fayaquluha فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصوح ويخرج منها كأن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. Lalu dia malaikat maut mengambilnya, mencabut rohnya. Apabila dia mengambilnya, mereka para malaikat tadi tidak membiarkannya di tangannya walau sekelip mata pun, sehingga mereka pula meletakkannya pada selendang yang kasar itu. Keluarlah daripadanya bau seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah didapati atas itu. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. Mereka pun membawanya naik. Tidaklah mereka itu ketika membawanya dan melalui kumpulan daripada para malaikat, melainkan mereka bertanya, apakah bukan roh yang tadi? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan. Mereka menyebutnya dengan seburuk-buruk namanya yang dinamakan dengannya di dunia dahulu. Tak berhenti kat situ tu, hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya fa yustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Mereka membawanya sehinggalah sampai ke langit dunia. Mereka pun meminta kepadanya malaikat penjaga pintu langit untuk dibukakan pintu langit, tetapi tidak dibukakan untuk kan kehina ni, minta pintu langit dibuka, tak dibukakan, kehina ni. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang artinya tidak dibuka untuk mereka orang kafir pintu-pintu langit, dan mereka tidak masuk surga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Dari segi adab, boleh ke unta masuk lubang jarum? Adab tak boleh. Akal boleh tak? Boleh. Maksudnya kalau Allah izinkan, begitu ya. Supaya kita belajar sifat Allah, supaya kita tak salah dalam menghadapi sesuatu. Fa yaqulullahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijinin min al-ard as-sufla. Lalu Allah berfirman, tulislah kitabnya pada sijin di bumi yang paling bawah. فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ فَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.
Lalu dicampakkannya dengan sekuat-kuatnya. Kemudian baginda membaca ayat yang artinya, siapa yang mensyirikkan Allah, maka seolah-olahnya dia jatuh tersungkur daripada langit lalu disambar oleh burung, atau dihumpankan oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakan. Hina sekali, ya Allah. Alhamdulillah yang nanti kita nak. Wa tu'adu ruhuhu fi jasad. Roh itu pun dikembalikan ke dalam jasadnya. Baik. Sakaratul maut itu ada. Saya nak buat ringkasan. Yang ini saya nak tutup dengan perbincangan hadis tadi tu. Boleh datang, boleh tangkap gambar. Sebab saya tak sempat nak semua sekali, saya nak tunjuk gambar yang tadi tu yang boleh dikongsikan. Silakan tangkap gambar dulu ya. Silakan dulu. Kepala saya ni kan ni tak kena kepala. Nanti pandai-pandai lah buat adjust jadi ini penting untuk kita tahu. Sudah paling kurang bila kita balik ke rumah ada benda kita belajar hari ini, maksudnya ada benda yang terakam contoh supaya kita ada tujuan tadi. Itu satu, itu sudah tadi ya. Sudah ya. Baik. Yang kedua ini tangkap dulu yang ini. Nanti bila baca hadis nanti dapat syarahkan begini, tapi tak ada powerpoint ni, dia jadi gitu terus saja. Perlu saya pergi ke washroom. Ini apa yang saya dan Firdaus baca tadi, rumusannya begini. Baik. Ini boleh tangkap dulu. Sebab ini ringkasan pada hadis yang last tadi. Sebenarnya hadis ni dah ada dalam kitab, tapi kita nak syarah dengan orang, dia kena ada yang begini. Baik, yang kami baca tadi tu, ini rumusannya. Satu, orang yang mukmin ini kalau boleh kongsikan kepada semua orang supaya tahu inilah hakikat orang yang kalau meninggal dunia begini. Orang yang beriman, Allah sebenarnya kasihkan orang itu. Innal ladina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Satu, thumma istaqamu, lalu mereka itu istiqamah. Ketika mereka nazar, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat-malaikat pada mereka. Yang tadi malaikat tadi itu bawa apa tadi? Kain kafan dan bawa minyak wangi. Apa kata para malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut pada sesuatu yang nanti akan kamu jumpa di hadapan. Himpitan kubur, siksa, api neraka. Jangan takut. Wa la tahzanu. Dan jangan kamu sedih. Takut atas yang akan kamu hadapi hari muka. Sedih atas yang kamu tinggalkan. Jangan risau anak bini kamu. Kenapa? Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Lalu diberikan khabar gembira tentang syurga yang kamu dahulu dijanjikan padanya. Nahnu awliya'uhum fil hayati dunya. Ini satu janji daripada malaikat. Jangan risau nak. Kami yang akan jaga anak isteri kamu nanti. Isyarat mesti meninggal dalam keadaan yang baik. Kita tengok Tok Guru meninggal, sedih ya kita tengok. Pengalaman saya sendiri ya, tak dapat saya nak tengok. Saya ceritalah nanti lain. Nanti hujan pula nanti. Nak ceritanya, kita tengok mak ayah kita sedih kan. Kalaulah mereka orang yang saleh, kalau mereka boleh bercakap,
Anak jangan risau. Mak tadi baru naik lagi pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah, baru dikafankan dalam kain kafan yang sangat wangi. Kalau mak kita boleh bercakap macam tu, nah, sekarang kita dah tahu hakikat ini. Itu yang daurah hari ini ni. Walaupun kita tengok Syekh tu mungkin meninggal dalam keadaan aksiden ataupun terlanggar dah, muka pun, ya, itu zahir. Tapi batin, kadang-kadang kalau dia boleh bercakap, Ustaz Lam, dia bagi tahu kita, don't cry, don't be sad, I have a journey to that. Apa kita pula yang menyesal itu? Ya, cukup dia tak sebut. Tapi begitulah hakikat orang. Kita nak itu, kita nak itu. Ha? InsyaAllah Ta'ala hari syurga nanti. Kalau orang beriman begini tadi, malaikat turun daripada langit, muka berseri-seri seperti matahari, bawa kain kafan dan minyak harum daripada syurga, duduk dekat orang nazak. Malaikat maut datang, duduk dekat kepala orang yang nazak, cabut jauh dengan lembut sekali. Roh keluar senang macam ayak keluar daripada hujung cerai. Malaikat daripada langit terus ambil tadi bungkus dengan kafan dan minyak harum. Bau roh lain lagi pertama. Dan ditanya, apa martabat roh yang baik ini? Dibuka pintu langit. Nah, kemudian setiap langit diiringi. Allah perintahkan masuk ke Illihi. Itu kita nak kita. On the other hand, untuk orang yang kafir, keadaannya berbeza. Malaikat turun daripada langit, muka hitam, bawa selendang kasar dan bau paling busuk. Duduk dekat orang nazak tadi tu. Malaikat mau datang, duduk dekat kepala orang yang nazak, sentak nyawa dengan kasar seperti besi berduri direntak daripada kapas yang basah. Roh keluar susah sekali. Malaikat daripada langit terus ambil, letak dalam selendang kasar, keluar bau paling busuk. Bawa roh lain langit pertama disuruh buka, tak dibuka. Dan malaikat lain pun keji, apa keburukan roh yang keji ini? Pintu langit tak dibuka, hinanya dilempar pula ke bawah. Diperintahkan kitab amalannya ke sijil di bumi paling bawah. Rohnya dicampak, roh dikembalikan ke dalam jasad. Nampak macam biasa dia orang tu kan? Kalau dia boleh tahu tu, takut kita dengan dia. Nah, begini, nanti saya akan bagi PDF dengan doktor. Nanti doktor kongsikan dengan peserta ikut cara doktor nantilah. Sebab saya kesian juga yang ambil gambar ni semua, kepala saya masuk kat situ kan. Saya akan buat dalam bentuk PDF. Nanti dia akan jelasnya sejelas ini. Nah, insyaAllah sekejap lagi saya balik ke KL. Keluar saja daripada USIM, saya PDF tu terus saya hantar dengan doktor. Dan terus kerumuni beliau ambil daripada doktor dan semuanya. Saya ingat setakat ini dulu. Kita pukul 4:30 dah ni. Saya mohon maaf sebab tak sempat nak habis ya. Tapi jangan risau, benda-benda besar yang nak saya ceritakan dalam ini, inilah tadi yang ke-14 tadi. Yang lain tu ringan untuk kita baca dan boleh kita faham dan kita fahamkan orang masyarakat pada ini. Saya sangat mengharapkan buku ini dibaca di mana-mana supaya kita ingat selalu kematian. Bila ingat kematian, buat persiapan untuk itu. Kerana itu, mudah-mudahan ia dapat manfaat. Maka saya ijazahkan semua yang hadir dalam dewan ini untuk membaca buku ini dan meriwayatkan hadis yang ada dalam kitab ini. Dan silakan nanti ijazahkan juga kepada yang lain, supaya melebar luas yang ini, semua dibaca orang, semua dapat manfaat. Terima kasih doktor jemput saya dan semua hadirat, pensyarah-pensyarah kalau ada, cikgu-cikgu, para asatidah yang dikasihi talabatul ilm. Dan saya janji tadi kan nak ijazahkan buku ni. Tolong sebut saya terima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan semua yang hadir di sini untuk mengamal semua yang ada di dalam kitab Kanzus Sa'adah ini. Tuan-tuan sebut kami terima. Beliau orang yang sangat ikhlas dalam berdakwah. Para masyayikh yang ada kat sini, kalau saya salah adab, tolong maafkan. Dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur panjang, doktor, murah rezeki, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Mohon maaf. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.